Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga pendidik yang menyertai bimbingan kecerdasan buatan AI secara dalam pengajaran dan pembelajaran hari ini. Sesi ini dilaksanakan selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkukuhkan pendidikan digital, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam PDP. Seiring dengan itu, platform Delima diperkenalkan sebagai ekosistem pembelajaran digital yang menyokong guru dan murid dalam mengakses pelbagai sumber, aplikasi, serta berasaskan teknologi termasuk elemen AI. Melalui sesi bimbing ini, para guru akan didedahkan kepada penggunaan AI secara beretika, selamat dan bertanggung jawab, serta bagaimana ia boleh diintegrasikan dengan kemudahan yang tersedia di dalam Delima bagi membantu perancangan pengajaran, penghasilan bahan PDP, pentaksiran, dan pengurusan pembelajaran murid. Diharapkan bimbingan ini dapat meningkatkan kefahaman dan keyakinan guru untuk menerapkan serta mengaplikasikan AI secara berperingkat selari dengan keperluan PDP abad ke-21 dan aspirasi transformasi pendidikan negara. Akhir kata, moga sesi ini memberi manfaat dan menjadi pemangkin kepada amalan PDP yang lebih inovatif dan berimpak tinggi. Selamat mengikuti sesi bimbingan dan semoga Anda semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Dora Titi Jabal dari SK Blok 31 pada hari ini akan berkongsi mengenai penggunaan AI tool yang terdapat dalam program Delima KPM. Tanpa membuang masa, jom kita mulai. Baiklah. Ini adalah merupakan paparan portal Delima guru. Kita akan terus pergi kepada pembangunan profesional saya, di mana di sini ada dashboard. Kita terus tekan kepada AI tools. Baiklah cikgu-cikgu, di sini terdapat beberapa aplikasi AI yang ada pada portal Delima. Okey, jadi pada kali ini saya ingin mulakan dengan penggunaan Gemini AI. Cikgu klik AI Tools, kemudian tekan Gemini. Baik, sebagai seorang guru, biasanya kita akan banyak menggunakan ataupun ingin mengetahui bagaimanakah cara ataupun bagaimanakah kita dapat menempati pelaksanaan aktiviti di dalam PDP harian dengan menggunakan ataupun berpandukan di SKP. Baik, jadi di sini kita boleh tekan tambah ini untuk kita add files. Okey, kita akan upload file, contohnya file di SKP. Okey, jadi cikgu cuma tekan upload file, kemudian kita akan ambil file daripada laptop ataupun komputer kita ni. Okey, contoh di sini saya ambil DSKP bagi pendidikan khas, iaitu DSKP Asas 3M tahun 1. Kita klik dan upload file ini. Okey, baik. Di sini kita akan masukkan prompt. Prompt ini adalah merupakan arahan kepada Gemini. Okey, jadi kita masukkan di sini. Sediakan satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Asas 3M tahun 1. Okey, jadi kita akan tekan saja enter. Jadi dia akan cuba sediakan dulu. Okey, kita tengok.
bagaimana Gemini menyediakan dokumen untuk kita, ya. Jadi dia analyze dulu di SKP yang kita telah masukkan tadi. Okay, sementara kita menunggu dokumen ini disediakan, okey, dah tiap cikgu. Baik, di sini dia letakkan mata pelajaran asas 3M bagi komponen matematik, ya. Jadi tahun 1 pendidikan khas 60 minit. Tajuk dia nombor bulat dalam lingkungan 10. Okey, jadi di sini dia letak juga standard pembelajaran, objektif, ya, yang ingin kita bimbing murid lah, ya, untuk kita capai. Dan cikgu bagi standar prestasi di sini kita sasarkan TP3, cikgu. Ya, kita mesti sasarkan TP yang paling tinggi untuk pendidikan khas. TP3 adalah yang paling tertinggi lah, ya, yaitu murid melepasi tahap minimum. Jadi kita ambil di sini penyebutan menamakan nombor kipar dan 10, ya. Okey. Baik, di sini ada elemen merentas kurikulum, ya, dan juga ada aktiviti yang disediakan, termasuklah dengan set induksi, langkah, ya, di sini, dan juga refleksi. Jadi kita tinggal copy saja, cikgu. Copy dokumen ini, okey. Kemudian kita boleh masukkan ke dalam aplikasi lain ataupun perisian lain, iaitu Word, ataupun cikgu ingin terus masukkan ke dalam Google Docs, ya, supaya kita boleh hantar ERPH ini kepada pentadbir. Okey. Okey, di sini saya bagi contoh lagi. Contohlah, ya, kita tidak ada dokumen, tapi kita nak tahu sesuatu, ya, di dalam Gemini ini. Okay, kita nak tahu sesuatu. Contohnya, saya nak buat rancangan pendidikan individu bagi murid saya yang masih tidak boleh bertutur, contohnya. Ya, ada masalah pertuturan. Jadi saya akan typekan sini. Untuk prompt ini, cikgu, kita perlu lebih details kalau kita nak mencapai hasil yang lebih baik lah, ya. Jadi kita ambil di sini sediakan sebuah rancangan pendidikan individu bagi ringkaskan yang MBPK ni murid berkeperluan pendidikan khas berumur 7 tahun yang mengalami masalah pertuturan. Okay, contoh, ya. Jadi kita tulis sahaja dulu. Tidak semestinya dalam bahasa Inggeris, cikgu, ya, boleh juga di dalam bahasa Melayu. Okay. We are focusing on RPI, ya, rancangan pendidikan individu. Okey, baik. Di sini kita masukkan, dia dah bagi sini, cikgu, rancangan pendidikan individu, maklumat murid, nama, umur. Jadi yang ini ni kita details ni kita kena ubahlah, ya. Okey, tarik mulanya Januari. Okey. Tahap persediaan. Okey, murid menyebut perkataan mudah, satu suku kata tetapi sebutan kurang jelas. Okey. Jadi di sini dia bagi matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek, dan juga apakah intervensi yang kita boleh lakukan untuk membantu murid ini mencapai, ya, objektif dalam rancangan pendidikan individu. Di sini ada strategi intervensi, dia bagi latihan motor oral, ya, meniup buih ataupun whistle, ya. Okey, teknik modeling, ya, guru tunjuk kedudukan bibir ataupun lidah, ya, penggunaan cermin untuk membalas visual. Jadi pada saya, cikgu, penggunaan Gemini AI ini, ya, bolehlah boleh dikatakan banyak membantu tugas kita sebagai seorang guru. Yang penting apa yang kita buat itu adalah berlandaskan dengan tugasan kita seharian. Betulnya cikgu sebagai guru pendidikan khas, mungkin cikgu perlukan rancangan pendidikan individu seperti mana yang saya tunjukkan ini, atau jika cikgu sebagai seorang guru matematik,
mungkin cikgu perlukan apakah aktiviti untuk membantu mengatasi masalah murid cikgu yang kurang ingat kepada sifir. Ya, itu semua kita boleh type saja di sini cikgu. Yang penting jelas, ya, prompt ataupun arahan yang kita tuliskan di dalam Gemini ini jelas dan dapat membantu, ya, memberikan idea-idea kepada cikgu dalam menyelesaikan tugasan seharian. Okey, satu lagi selain daripada ini, kita boleh juga contohnya, ya, kita tidak kita masih lagi kekurangan idea untuk membuat program. Okey, cikgu ingin tahu mengenai program. Contoh program hari kanak-kanak, contohnya, ya. Kita diberikan tugas sebagai penyelaras, tapi tak ada idea macam mana nak buat aktiviti untuk program hari kanak-kanak. Jadi, kita type di sini, okey. Kalau cikgu ada file, contohnya program hari kanak-kanak yang terdahulu ataupun cikgu dapat daripada rakan-rakan, cikgu masukkan filenya lah. Tapi kalau tidak ada, cikgu teruskan saja di sini, sediakan sebuah kertas kerja untuk program hari kanak, ini kanak-kanak peringkat sekolah, ya. Okey, contohnya saya juga mau kan aktiviti yang biasanya dianjurkan untuk komuniti, termasuklah guru dan ibu bapa murid. Okay, jadi dia akan sediakan dokumen, ya, berdasarkan prom yang kita. Ini pun tak lama cikgu, ya. Kita sudah ada pendahuluan. Okey, kita ada objektif. Di sini ada butiran program, ini kita kena isikanlah, ya, isi sendiri. Sasaran. Okey, jadi cadangan aktiviti pun dia di sini ada peralatan kostum, ya, sukaneka, persembahan bakat. Manakala untuk aktiviti komuniti yang kita minta tadi itu, ya, kita ada pertandingan MasterChef komuniti, ya, pertandingan memasak secara bergabung antara guru dengan ibu bapa untuk hidangan sehat untuk anak-anak, ya, sukaneka family, ya. Okey, gerai, gotong royong, semua ini boleh dilakukan dalam program ini sebagai idea lah kepada kita. Tidak semestinya mungkin kita ambil semuanya, tapi kita ambil mana yang bersesuaian dengan goal, ya. Okey, di sini pun dia masukkan sekali dengan perbelanjaan dan juga penutup. Jadi tinggal copy saja, kemudian masukkan dalam kertas kepiting. Jadi saya ingat sampai di sini dahulu untuk penerangan ataupun perkongsian mengenai Gemini AI yang terdapat dalam AI Tool dalam portal kelima KPI. Sekian, terima kasih.